dia punya pulangan ataupun jaminan dia masa hadapan tu akan lebih indah, orang kata lebih seronok dan orang kata lebih murah rezeki lepas tu. Kadang-kadang bila keadaan tu menjadi susah, sukar ke apa, dia create lagi masalah. Buat lagi keadaan tu jadi sukar, jadi sulit. Kita mengalami situasi ini sebenarnya kita patut bersyukur tau. Sebab kita dah nampak dia punya true colours di awal-awal. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton Wanita hari ini. Apa khabar? Diharapkan anda sihat di rumah dan segala yang direncanakan hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini insya-Allah saya dan juga Sugi akan menemani anda selama sejam. Ya, Fatin. Kami berharapkan anda di rumah semua sihat-sihat saja dan mungkin bagi anda di Selangor hari ini merupakan cuti umum bersempena dengan Hari Ulang Tahun Keputeraan Sultan Selangor yang ke-75 ya Fatin. Dan harapkan hari ini mungkin ada yang dah rancang untuk pulang ke kampung, untuk balik jumpa sekian lama dah tak jumpa, dan apa pun kami harapkan anda terus menjaga kesihatan anda, kesihatan orang sekeliling anda. Kerana bukan apa Sugi, kalau kita tengok angka semalam agak takut juga. Ya, angka yang dicatatkan semalam sememangnya tinggi iaitu 2,234 kes baharu yang dilaporkan. Jadi di sini kami ingin sentiasa mengingatkan anda untuk menjaga kebersihan anda, menjaga keselamatan anda di mana jua anda berada. Mungkin orang-orang di Selangor sekarang ni tengah membuat persiapan sebab rasa macam cuti panjang sikit. Betul. Jumaat, Sabtu, Ahad. Apa pun yang anda sedang merancang, bukan sahaja orang dekat Selangor lah, di seluruh Malaysia. Apa pun perancangan anda, sentiasa ingat jaga penjarakan sosial, sentiasa bawa pelitup muka anda dan sentiasa cuci tangan anda. Kalau tidak boleh mencuci tangan anda, sentiasa gunakan hand sanitizer. Dan seperti juga yang Fatin dan saya pernah mengingatkan anda, bila kita ke mana-mana, bila ada barcode untuk orang kata scan, kita scan, lepas tu kita isi nama dengan phone number kita. Betul, isi nama betul-betul. Jangan isi nama Instagram. Betul. Kalau ada apa-apa, mereka tidak boleh menghubungi anda. Baik, sebelum kita ke topik kita pada hari ini, biasalah hari Jumaat ada topik berkaitan dengan hikayat perkahwinan. Tapi sebelum itu kita nak bersama dengan segmen tajaan. Cik Sofia Dini Zulkifli dah bersedia selaku pegawai pemasaran P-Shine Beauty Health Care. Silakan. Hai hampa, set. Pikir lekah. Abang, adik, kakak, pakcik, makcik, mai duduk depan TV. Cik Dini mai jauh daripada Kedah tu. Cik Dini mai KL semata-mata nak jumpa dengan hampa di depan TV hampa. Hari ni Cik Dini bawa produk yang sangat istimewa iaitu untuk penjagaan dalaman dan juga luaran. So yang first Cik Dini nak cakap ialah untuk dalaman iaitu P-Shine Beauty Powder ataupun nama dia dalam bahasa Melayu sebut kecantikan. Nama pun dah sebut kecantikan, mestilah tertumpu pada kecantikan dari dalam dan kesihatan badan. Sebelum tu Cik Dini nak tanya, hampa mesti duk guna suplemen kan? Pastikan ada nombor MBL, ada stiker hologram, bukan hanya pada CJ sahaja. Sebab apa? Melibatkan pemakanan. Sebab apa kena ada kelulusan? Sebab dos dan kualiti dia dikawal oleh NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam ni ada 8 ramuan. Kita ada kamu-kamu, kita ada Sirola Cherry Raspberry dan pelbagai lagi. Yang kedua pula Cik Dini nak habaq pasal yang untuk luaran pula iaitu P-Shine Banana Meat Cleanser. Dalam ni dia mengandungi ekstrak pisang dan juga susu kambing yang mana dia dapat membantu mencerahkan dan melembutkan kulit wajah kita. Apa yang specialnya? Dia ada dua dalam satu iaitu dia dapat membantu mencuci kulit wajah kita dan juga menanggalkan kulit sel mati kita, whitehead dan blackhead. Duk pisang. Sebab apa kami namakan pisang? Dia juga diilhamkan oleh pisang. So hari ni Cik Dini mai hari ni gembira lah, bawa berita yang sangat baik hari ni. Cik Dini duk cari ejen dan stoki di seluruh Malaysia. Jom cepat-cepat, jangan tunggu lagi. Jangan risau bahan daripada segi pengiklanan TV, billboard, poster dan sebagainya kami akan sediakan. So hampa boleh tengok ciri-ciri produk yang berdaftar. Tengok hampa duk makan tu, tengok dulu adakah produk tu ada MBL, ada kelulusan dan juga stiker hologram. Jangan makan sebarangan saja. Tak maulah sagi
jadi memudaratkan pula diri kita sendiri. Hari ni pula Cik Dini Mai semangat hari ni Cik Dini bawa produk. Hari ni Cik Dini bawa promo iaitu pack dalam satu hanya RM100 saja. Jangan tunggu lagi, jom cepat-cepat kita samarkan Pisham Beauty Powder cantik dalam cantik luaran. Okey, wow, Cik Sofia cukup bersemangat. Itu Kita semangat pun dapat yang semangat, ya kan? betul, itu yang semangat kami mahukan daripada anda juga penonton wanita hari ini. Baik, topik kita pada hari ini Fatin. Kita nak kongsikan satu lagi topik, hikayat perkahwinan, iaitu bila senang bersama, bila susah cari masalah. Apa sebenarnya dikatakan bila senang bersama, susah cari masalah? Kalau kita tahu kalau bermasalah tu peranan masing-masing perlu dilakukan. So hari ini kita nak tahulah berkenaan macam mana kita nak menangani, macam mana kita nak kawal emosi kita sebagai pasangan suami isteri ataupun masyarakat umumnya. Ya, Fatin. Biasanya bila kita dah berkahwin, bukan kita lah, kalau dah berkahwin lah. Mungkin Fatin lebih berpengalaman. Bila dah berkahwin sememangnya sebagai pasangan ingin mengharungi suka dan duka bersama. Tapi kadang-kadang tu bila dah susah, ada yang memilih untuk berundur diri. Bukan sebab ingin berundur diri, tapi memang masalah dah sebegitu kan, dah tak boleh tahan, mereka memilih untuk berundur diri. Bukan nak kata bila ada masalah berundur diri Dia lari ataupun daripada masalah. lari daripada masalah. Tapi apa cara penyelesaian yang boleh diambil dan boleh diharungi bersama dengan pasangan? Apapun pandangan anda, pendapat anda, mungkin pengalaman anda sendiri, terus ke Facebook ataupun Instagram Wanita Hari Ini dan kongsikan bersama kami. Dan sekejap lagi kalau sempat kami akan bacakan komen-komen anda. Kami nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Hari ini. I nak pergi Dewan Bukit ni kafe. Mana kereta kuda I? Kenapa dia diam je? Ini je dia dah cancel lah. What? Sebab bajet I bers. I tak ada duit. No. You bakal CEO. Papa you kaya gila kot. Cakap-cakap you tak ada duit. Sayang, you kan selama ni cakap dengan I CEO semua. Padahal tak ada pun, I biasa je. Memanglah rumah besar. Sebab tu mak atuk. Sebab atuk meninggal. Dah tak ada apa-apa dah itu orang. I pun berani biasa je. Tapi janji, bagi kita kahwin, I akan usaha untuk you. Tapi I ingat you. Sayang, I tak tipu you. I sayang you. Sabar, Adik sudahlah. Kalau dia buat macam ni, masalah tak kena selesai lah, Dik. Muklis tipu adik lah, Kak. Dia cakap dia kaya. Dia nak penuhkan impian adik. Sekarang ni Muklis dah jadi suami kan. Adik kena hidup di samping dia. Ini namakan jodoh, Dik. Akak tahulah. Dia tak kaya. Itu pun baru-baru je. Mak betul akak yang beritahu. Itu tadi antara sedutan drama berkenaan dengan topik kita hari ini. Bila senang bersama, bila susah cari masalah. Orang kata nak naik pelamin tu senang. Tapi lepas perkahwinan tu mungkin tak tahulah. Awak kahwin ada kereta kuda tak? Tak ada. Tak ada. Lepas ni awak tanya suami awak, mana kereta kuda saya? Okey, apa pun kita bersama dengan dua tetamu kita pada hari ini, iaitu Ustaz Hanafi Abdul Malik. Dan sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Okey, dan Makin sihat Ustaz. kita juga bersama dengan Liza Abdullah ataupun lebih mesra dipanggil Kak Liza. Sihat Kak Liza? Alhamdulillah. Okey. Okey, berkenaan dengan topik hari ini, kita mulakan dengan Ustaz lah kan. Bila senang bersama, bila susah cari masalah. Kita perspektif ni melihat kepada pasangan suami isteri pada awalnya yang mungkin sebelum berkahwin lain ragamnya, tapi lepas berkahwin dah nampak dah keadaan atau situasi sebenar. Bagaimana Ustaz melihat kepada situasi ini? Kalau kita tengok dalam kes-kes kaunseling yang saya kaunselingkan, jadi kita dapat lihat hari ini kita tengok orang lain hidup bahagia, kaya, berjaya. Itu gambaran dalam sebuah keluarga. Dia ni boleh. Kenapalah dia tak jadi suami aku? Kenapa tak jadi isteri aku? So, bila dapat macam tu, itu yang menyebabkan kita impikan sebuah perkahwinan yang macam mereka. Bukan macam kenyataan. Hidup ni dengan kenyataan, bukan dengan perasaan. Dan kita dapat lihat bila susah, kita cari masalah. Masalah dia apa? Masalah kita yang pertama dalam diri kita. Kita membandingkan perkahwinan kita dengan yang lain. Masa senang dulu, masa bercinta senang. Semua boyfriend belanja semua. Bila jadi suami,
Suami tu kena fikir, oh aku ada hutang angkasa, aku ada hutang kereta, aku ada hutang ni, aku ada hutang ni. Lelaki dia berubah selepas perkahwinan sebab apa? Sebab tanggungjawab. Kematangan. Dia tak romantik selepas tu sebab tanggungjawab. Tanggungjawab ni berat. Sebab tu dia tension, dia stres, dia marah-marah. Itu yang orang perempuan tak faham. Lelaki bila bermasalah, dia mendiamkan diri. Perempuan bila bermasalah, dia bercakap. Yeah. Dia bercakap, menimbulkan banyak masalah. Yang orang lelaki, dia diam untuk memikirkan cara menyelesaikan masalah. Itu untuk first round. Okey, tapi diam sangat pun mengundang masalah, Ustaz, kan? Betul, Okey. betul. Baik, Kak Liza, kalau terus nak nampak biasa secara amnya setiap orang akan berkata, okey, kalau dah kahwin perlu mengharungi suka dan duka bersama, ups and downs semua, kita kena bersama-sama, kan? Tapi kadang-kadang situasi itu berlainan bagi setiap orang. Apa yang mungkin menjadi masalah bagi couple, pasang suami isteri, tidak semestinya menjadi masalah kepada orang lain. Dan kita lihat dalam banyak drama ada situasi seperti kewangan. Drama. Kewangan menjadi masalah. Sebenarnya dalam kehidupan sebenar pun kewangan boleh menjadi masalah. Kalau kesihatan pasangan memudaratkan pun menjadi masalah juga. Tapi dalam kehidupan Kak Liza sendiri, kawan-kawan di sekitar Kak Liza, bukan bukan dalam drama, okey, dalam golongan kawan ataupun Liza. kita bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, kita cakap general lah. Sebenarnya apa yang kita impikan tak semudah yang kita apa yang kita impikan tak semesti kita dapat. Tak kisahlah dalam kehidupan ke dalam persahabatan ke dalam apa saja yang impikan, memang semua orang nak bahagia, semua orang nak. Tak ada kata, oh aku hari ini nak bahagia, besok aku tak nak bahagia. Semua orang nak mengimpikan kebahagiaan. Kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak. Sebab sebagai manusia, kita rasa, Ustaz, kalau saya nak ikut hati saya nak kebahagiaan, saya nak kesenangan. Bukan bermakna bila kita bersama bahagia, bila ada masalah kita tinggalkan, tidak. Tapi Ustaz, sesuatu benda tu bolehkah kita paksa kalau kita dah tak ada perasaan kasih sayang tu dah tak ada. Saya rasa ini general general. Dalam kehidupan mana-mana pun, kalau kita rasa mungkin pada awal kita tak tahu, selepas tu macam-macam benda akan berlaku. Tapi bila kita dah makin bersama, kita contohlah bersahabat pun makin bersama, kita rasa ada benda yang tak serasi dengan kita, tetapi nak diluahkan takut mengecikkan hati. But kita slowly tarik diri. Tetapi kalau terpaksa berterus terang, saya rasa biarlah kita jalani hidup kita dengan berterus terang. Kalau kita rasa kita tak apa masalah, kita tak boleh selesaikan masalah tu, kenapa kita nak meneruskan kehidupan? So kalau for me, saya tak tahu Ustaz. Saya kena sayang diri saya sendiri instead of kita nak menyayangi orang sedangkan kita tak boleh beri pun kasih sayang tu. Okey, sayangi dirilah, orang kata keutamaan kepada diri sendiri. Okey, tapi Ustaz, kalau melihat kepada dalam rumah tangga, kita berkahwin atas persetujuan bersama sebelum kahwin dan selepas kahwin. Bagaimana kalau lepas kahwin tu kita nak merasionalkan perasaan masing-masing, ini adalah hanya seketika, bukan selamanya. Jadi kita tanggunglah bersama. Perkahwinan adalah perkongsian dua kehidupan. Perkongsian perasaan, perkongsian hati, tetapi masalah kadang-kadang tak dikongsi. Dia diam, dia jadikan rahsia. Terutama laki-laki. Jadi kemahiran berkomunikasi untuk bersembang tentang masalah. Dia dah tak ada peribadi dah. Ni masalah peribadi abang tak ada. Dia kena kongsi. Maaf, abang dah kurang perasaan pada sayang. Macam mana sayang ada cadangan tak untuk bangkitkan perasaan tersebut, kembali mencintai sayang. Kena ada kemahiran komunikasi. Kebanyakan kita rumah tangga yang gagal kerana kurang berkongsi dan kemahiran berkomunikasi. Luahan perasaan antara satu sama lain. Kak Liza macam saya dah marah Kak Liza macam tak saya rasa sabar. topik macam topik suami isteri je kan. Jadi bila cakap macam nak terkesan ke sebab saya tak ada suami, Ustaz. Jadi nak bercerita tentang tu, saya pernah juga mengalami. Tetapi mungkin masalah rumah tangga orang lain tak sama dengan masalah rumah tangga saya. Tapi saya ni tak tahulah Ustaz, mungkin dugaan saya rasa kalau boleh memanglah kalau kita dah sayang, Ustaz, macam Ustaz cakap tu, kita apa masalah kita share. Kalau boleh kita selesaikan masalah tu, kita selesaikan masalah. Tetapi saya percaya Ustaz, di penghujungnya tu mesti bersebab sesuatu kejadian tu. Kalau kita paksa diri kita untuk share masalah sedangkan menambahkan masalah, saya rasa dah tak ada
Mungkin pandangan orang luar nampak macam dia ni masa dia bagi dia tengok dia okey, tapi bila ada masalah dia tinggalkan suami. Contoh. Tapi sebenarnya orang lain tidak pernah tahu apa yang orang itu sendiri alami. Begitu juga kehidupan kita. Saya rasa kasih sayang tu Ustaz, kalau memang susah macam mana pun kita akan sama-sama. Macam I pula host kat sini. General pandangan saya, hatilah Ustaz. Kalau hati tu dah tiada, dah tak boleh tidak boleh ada perasaan dalam perhubungan itu. Betul, saya setuju. Ustaz. Okey, baik. Tapi kalau kita lihatkan Ustaz dan juga Kak Liza, biasanya kalau kita ada satu masalah tu, di awal-awal tu memanglah masalah tu nampak seperti okey boleh diperbaiki lagi. Tapi kalau dah lama, payah juga. Dah 5 tahun masalah tu tak selesai lagi. Lepas tu 10 tahun masalah tak selesai. Tambah lagi masalah kan. Di dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun nak menyelesaikan, katalah ada satu masalah yang besar. Mungkin perniagaan suami atau isteri tidak seperti dahulu kan. Dalam nak menyelesaikan masalah tu, semestinya ada banyak lagi masalah yang dilihat. Kalau bukan masalah pun kita nampak macam salahlah dia buat. Semua kita nak pick kat orang tu kan. Jadi dalam situasi sebegitu, mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana seorang suami atau isteri boleh mengharungi situasi begitu. Kalau dah lama sangat masalah tu masih lagi satu masalah. Masalah ni macam kuih lapis. Dia berlapis-lapis. Ada masalah, lepas tu ditimpa masalah lain. Jadi berikan masa. Tidak ada satu masalah yang boleh kita selesaikan dalam satu masa. Kita berikan masa. Tetapi kalaulah tak boleh selesai, kemudian perasaan sayang tu surut dah pudar, maka ketika tu digalakkan kita berpisah ataupun bercerai. Kerana cerai itu adalah perkara yang sunat. Tetapi dibenci oleh Allah Ta'ala. Okey. So kalau kita dah tak boleh berpisah, mungkin kita berkahwin bukan dengan jodoh yang Allah tetapkan. Ramai orang kahwin hari ini dengan jodoh yang dia pilih. Bukan dengan Allah tetapkan. Ada Ustaz, ada orang perempuan tu sampai tua tak kahwin Ustaz. Allah pelihara dia. Mungkin jodoh yang Allah tetapkan pada dia telah meninggal dunia dan bertemunya di syurga. So kenapa kita takut untuk single kalau kita dipimpin oleh Allah Ta'ala, dipimpin oleh Tuhan? Tak perlu takut. Yang syarat yang paling penting, beriman dan bahagia. Bahagia. Jadi ada orang single bahagia. Ya Ustaz, mana saya. Okey, kita dengarkan Ustaz kongsikan dan juga Kak Liza. Kita nak dengar orang ramai berkenaan dengan topik hari ini. Jom kita saksikan. Rasanya dengan orang rumah saya, alhamdulillah, waktu saya senang, dia pun senang, dia pun seronok, senang. Cuma waktu kita susah tu memang masing-masing akan terasa susahnya lah. Tapi sebenarnya dia punya pulangan ataupun jaminan dia masa hadapan tu akan lebih indah, orang kata lebih seronok dan orang kata lebih murah rezeki lah lepas tu. Kadang-kadang bila keadaan tu menjadi susah, sukar ke apa, dia create lagi masalah. Buat lagi keadaan tu jadi sukar, jadi sulit. Normal lah sebab kita manusia. Kadang-kadang kita ni nak benda yang ataupun kita nak berdamping dengan orang yang tengah senang je. Maksudnya kita tak nak bersama-sama dengan dia ketika waktu susah. Tapi saya rasa nilai sebegini tak elok lah. Terletak pada individu masing-masing sebab dalam hubungan ni kita perlu ada give and take. Kalau kita mengalami situasi ini sebenarnya kita patut bersyukur tau. Sebab kita dah nampak dia punya true colours di awal-awal. Saya rasa itu tidak adil dan saya akan diamkan diri. Satu hari nanti masa akan menentukan. Dia ada tahu sendiri mana yang betul, mana yang tidak. Menyelesaikan masalah ni memang perlu orang kata pertemuan mata bersama dengan mata supaya dia lebih mempermudahkan untuk kita clearkan segala masalah. Sebaiknya kita tenangkan fikiran, kita ambil masa yang betul dan kita buat satu keputusan pada masa itu. Kalau boleh janganlah kita keluarkan satu keputusan ketika keadaan kita yang betul-betul tidak dalam normal mood ataupun normal condition kita yang sebenarnya. Macam-macam agaknya pendapat orang luar berkenaan dengan topik hari ini. Ada yang setuju, ada yang ada pendapat mereka masing-masing. Orang kata kalau nampak perangai sebenar tu, kita kena berjaga-jagalah. Macam Kak Liza. Macam hangatlah topik ni. Berapa jam Mungkin. Saya tadi macam terkesima dengan tadi topik yang Ustaz cakap tadi, tajuk atau kata pasal jodoh kita. Kadang-kadang jodoh itu bukan pilihan kita. Bukan pilihan Allah, pilihan kita. That's why Allah dah tentukan ada jodoh lain pula. Tetapi kenapa contoh saya lah diuji dengan perkahwinan. Adakah
jodoh bekas suami saya itu adalah jodoh pilihan saya atau pilihan Allah? Saya jawab tu. dah. Allahu Akbar. Begini. Dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kau Tuhan kami sembah dan minta tolong. Tolong apa? Show me the right way. Tunjukkan kami jalan yang lurus dalam jalan orang yang kau beri nikmat, bukan orang yang kau murkai dan mereka yang sesat. Jalan orang yang diberi nikmat ni, nikmat yang Allah telah tetapkan. Jodoh, dia punya formula rezeki, ajal, jodoh. Rezeki Allah dah tetapkan, ajal, umur Allah tetapkan, jodoh Allah tetapkan. Tetapi bukan jalan orang yang kau murkai dan mereka yang sesat. Sesat ni apa dia? Dia sesat dalam mencari jodoh dia. Dia sesat dalam mencari rezeki dia. Allah dah takdirkan dia jadi guru. Kalau dia menjadi guru, dia akan jadi guru yang terbaik. Rezeki dia lempar luar. Tetapi dia buatlah satu perniagaan. Dan perniagaan tu dia asyik kena tipu je. Kena tipu je. So dia sesat dalam cari. Begitu juga dengan jodoh. Jodoh ni kadang-kadang kita kena minta tolong dengan Allah. Jangan berhayal sangat dengan cinta dan angan-angan. Menyebabkan apa? Menyebabkan kita dibuai nafsu. Dan ketika itu adalah jalan mereka yang sesat dalam mencari jodoh. Kahwinlah, kahwin. Kahwin tu jadi panas je. Rumah tangga jadi panas. Kau salah, ni salah kau, ni salah kau, salah kau. Saling menyalah. Salah menyalah. Bila senang, okey, happy. Bila suami bawa jalan, dia happy je. Bila seronok je kan. Bila ada masalah, kita salah antara satu sama lain. Itu yang kita tak nak berlaku. So, minta pertolongan daripada Allah. I need your help. Every single second. Setiap saat, setiap tindakan kita perlu pertolongan daripada Allah. Nescaya kita akan jadi orang yang dapat nikmat yang Allah tetapkan. Begitu juga anak Ustaz kan? Betul. Ustaz, tapi kalau kita bercakap, kita redha dengan apa saja ketentuan dan juga ujian. Jadi kita lalui pengalaman itu dan mungkin ia manis di kemudian hari. Bagaimana kita nak jadikan diri kita ni rasional, Ustaz? Rasional. Nak tabah, gunakan perkataan. Kalau kita seorang isteri ataupun suami, isteri ada satu perkataan, isteri-isteri para sahabat sebut. Wahai abang, kami lebih rela mati kelaparan daripada abang membawa rezeki yang haram balik ke rumah. Suami kalau dengar perkataan tu berdiri bulu roma suami. Bang, kami lebih rela susah daripada abang bawa sesuatu yang haram balik ke rumah. Sebab benda yang haram ni, dia nampak banyak. Tapi dia panaslah rumah tangga. Dia jadi, kadang-kadang suami terpaksa makan rasuah, mencuri, merompak untuk gembirakan isteri. Itu pengorbanan yang si isteri tak nampak. Dia terpaksa tipu kawan-kawan dia untuk ini. Tapi dia lupa sumpahan dan benda yang haram ni menyebabkan rumah tangga kita jadi panas. Sedih lah saya Ustaz. Saya nak dengan air mata dah dengar Ustaz cakap macam tu tadi. Harulah saya Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah Kak Liza akan jumpa jodoh yang ditetapkan. Allahu Akbar. Amin. Amin. Allahumma amin. Zul Arifin ke? Ayo Ustaz, jangan sebut nama pula ni. Okey. Macam rahsia. Menangis Zul Arifin kat rumah tu. Berdoa daripada Allah jangan katanya. Okey, baik. Bila senang bersama, bila susah kita cari masalah. Ataupun ada orang bila susah ni dia cari salah. Seperti yang Ustaz katakanlah. Kita mula menyalahi pasangan kita walaupun benda yang dilakukan tu perkara kecil je tapi kita rasa macam awak ni tak buat benda yang sepatutnya. Tapi Kak Liza, mungkin dalam situasi sekarang ni lah kan pandemik COVID-19 ni, kalau kita lihat kes perceraian pun semakin meningkat. Situasi di mana mungkin antara pasangan ada masalah kewangan, ada masalah salah menyalahi. Suami mungkin tidak membantu isteri ataupun pendapatan isteri tidak mencukupi seperti dahulu kan. Dan di situasi sebegini membuatkan sebuah pasangan itu mencari ataupun ingin mendapatkan pertolongan daripada orang lain. Bagi Kak Liza sendiri, pertolongan itu sejauh mana boleh kita pergi kepada orang lain untuk mendapatkan pertolongan sewaktu kita dalam keadaan yang susah? Itulah bila kita berbalik, kalau kita nak sentuh pasal pandemik, pasal kesusahan, pasal apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni Ustaz saya berbalik kepada itulah ujian Allah bagi pada kita. Is how we nak handle masalah itu. That's why kita berbalik kepada zaman kita kecil-kecil, zaman kita
kita dengar dan dari luar-luar kenapa kita tak berjimat, kenapa kita tak kata orang tu jangan bila ada kata ustaz macam saya nak cakap macam apa yang ada dalam macam saya amalkan, macam saya rasa macam lagi setahun saya rasa insya-Allah saya amalkan dari segi kemampuan kita. So memang ujian tu tetap datang. Kita tak nafikan, kita tak berada di pihak orang yang diuji. Tetapi saya pula mengambil pendekatan selagi kita mampu berusaha, selagi kita boleh ikat perut kita ikat. Kalau boleh jangan sampai menyusahkan orang lain. Tetapi kalau terpaksa pun menyusahkan orang lain, kita pergi kepada adik-beradik ataupun orang rapat dengan kita yang kita tahu memang tidak akan ada masalah. Tetapi janjilah once you dah berhutang ke ataupun you dah minta pertolongan, you kena ingat jasa orang pada kita. Tetapi balik pada diri sendiri, how kita nak manage kita punya keuangan, how kita nak manage kehidupan kita. Tentang makan ni, saya percaya sangat, saya pegang teguh pada rezeki Allah lah. Saya rasa saya tak pernah lagi sampai hidup hari ini tak pernah tak makan, tak pernah lagi lah insya-Allah. Saya yakin pada Allah sebab macam Ustaz cakap, rezeki dah Allah dah tentukan, Allah dah tetapkan. So percayalah pada rezeki Allah akan hantar, macam mana pun tetap akan ada rezeki. Kalau berbalik kepada soal minta pertolongan itu adalah ujian you dengan orang yang you nak pinjam. Adakah ujian orang yang dipinjam ataupun orang yang meminjam? Itu adalah ujian dia. Kalau kita berlebih, why don't, kenapa tak kita tolong pada orang yang memerlukan? Kalau orang cakap kalau kita mudahkan urusan orang, insya-Allah. Tapi Ustaz, berbalik kepada topik kita iaitu cari masalah ni. Bagaimana Ustaz boleh katakan kepada penonton hari ini yang mungkin mereka baru lepas berkahwin, terkejut dengan keadaan selepas berkahwin yang sebenarnya dianggapkan begini, tapi rupanya terlalu kuat, kadang-kadang dah nak mengundur diri, call mak bapak untuk minta tolong dan sebagainya. Ini lagi mengeruhkan keadaan. Mungkin Ustaz ada kata-kata untuk bagi mereka kuat. Bagi mereka yang sedang berhadapan dengan masalah rumah tangga, yang pertama, banyakkan doa. I need your help, God. I need your help, Allah. Help me. Saya ada masalah. Mungkin daripada salah saya. Saya punya perangai. Saya memang seorang yang cantik, tapi saya tak pandai lipat baju, saya tak pandai masak. Saya makan benda kat luar. Asyik mama kan. So suami saya tak suka saya, Allah. I need your help, Allah. Show me macam mana nak masak yang sedap untuk suami. So kita learn, tengok YouTube apa semua. And then ada masalah kewangan. So kita kena pergi ke AKPK. Kita kena kat sana, kita belajar. Kat sana pegawai-pegawai sana sangat baik. Dia akan ajar A sampai Z. Oh, pendapatan suami you banyak ni. Oh, suami you baru kena retrench. Macam ni kaedah-kaedah dia. Dia akan ajar A sampai Z. Okey, selepas ada usaha kat situ, dia kena ada satu ikhtiar. Ikhtiar ni alternatif. Kena cari ilmu. Ilmu. Macam mana nak tambah pendapatan? Oh, perniagaan online. Perniagaan online jual lah. Kepik ke, tepirik ke, kita baru belajar masak tu. Jual-jual pula dapat sambutan. Dan tawakal. Allah suka bagi sesuatu benda yang tawakal. Formula tadi duit. Doa, lepas tu divert. Divert. Bila ada masalah apa sesuatu ni, kita kena divert. Jangan fokus sangat. You ni kenapa you pemalas tak nak cari kerja, ya Allah? Kenapa kau ni pemalas sangat? Dia hentam kau suami dia. Kenapa you tak usaha? Kenapa tak? I dah usaha sayang. Jadi bergaduh. Tapi kalau divert, menyanyi sikit, menari sikit, divert. Jalan sikit ataupun bersembang kedai mamak sikit. Orang Melayu, orang rakyat Malaysia dia tak pandai bersembang tentang masalah. Itu yang punca mencari masalah yang lain. Wallahualam. Okey. Berbalik kepada apa yang Ustaz katakan di awal tadi, bila dua orang bersatu, mereka ada perkahwinan ataupun rumah tangga diimpikan. Okey, dengan adanya orang kata social media sekarang ni, lebihlah orang kata couple goals, hashtag wedding goals dan sebagainya. Tapi mungkin Kak Liza boleh kongsikan kan. Bukan nak salahkan kaum wanita, tapi sebagai seorang wanita, setiap orang ada orang kata expectations kan. Bukan nak banding-bandingkan, tapi kadang-kadang yalah, saya kahwin, saya nak happy, saya nak rumah tangga saya sebegini. Tapi it turns out total opposite kan, tak seperti yang diimpikan. Bagi Kak Liza, dengan adanya social media, dengan adanya anak-anak, bagaimana pendekatan yang Kak Liza berikan kepada mereka? Itulah kalau ikut lahirnya kakak di dunia ini, dalam kehidupan percintaan, memang tak ada social media pun. Sebab itulah kadang-kadang, saya tidak kata keseluruhan, kadang-kadang terlalu seronok, asyik bercerita tentang kebahagiaan, tentang apa-apa sajalah. Itu gambar family I nampak. Tapi memang tak salah pun nak
berkongsi kegembiraan dan tak sah. Tetapi saya percaya Ustaz, macam mana kita sorok kita punya amalan, macam mana kita sorok kita punya masalah macam itulah kita sorok macam saya nak cakap macam ni. Macam ni kadang-kadang kita tak boleh show tapi jangan sampai menyakitkan hati orang lain ataupun apakah niat kita untuk show. Adakah tujuan kita aku nak bagi tahu aku bahagialah kahwin dengan dia ni, aku dengan so atas niat kita sendiri. Tetapi kalau anak-anak, saya rasa tak salah juga kalau kita nak berkongsi kebahagiaan kita dengan anak-anak dengan nak menunjukkan pada orang bahawasanya walaupun saya ni ibu tunggal tapi alhamdulillah saya boleh membesarkan anak-anak saya dengan sendiri. Atas niat lah, saya kata berbalik kepada niat. Nak share tak ada masalah tetapi jangan sampai menyinggung perasaan orang. Macam Kak Liza sendiri, anak-anak selesa bercakap dengan Kak Liza ataupun kawan-kawan atau bagaimana? Anak-anak, itulah saya ni ikut saya dululah. Dulu kakak dengan mak takut sangat nak bercakap macam takut. Tapi alhamdulillah tak ada pula. Memanglah mak ayah dah tak ada. Tapi saya rasa masa kat sekolah dululah contoh kalau saya kena marah dengan cikgu ke kalau apa. Tak berani nak cakap dengan arwah mak dengan apa. Sebab kita akhirnya kita akan kena. Tetapi anak sekarang saya kena dengar cerita kedua-dua pihak. Dan kita kena mengenali anak kita. Bukan bermakna anak kita salah tu kita boleh marah tetapi jangan sampai memalukan dia. So anak-anak makin besar saya rasa mungkin lebih memahami. Dulu anak-anak kecil-kecil. Sebab maklumlah kita dulu saya bekerja. Jadi anak-anak kecil saya serahkan pada tanggungjawab pada pembantu. Tetapi akhirnya saya fikir memang anak-anak akhirnya dengan kita. Dengan terbuka, lebih terbuka. Saya dengan anak-anak sekarang alhamdulillah anak 2 orang pun yang seorang lagi bakal berkahwin, yang nombor 2 dah pun berkahwin. Saya rasa memang kita kena ada sifat keterbukaan. Apa saja kita boleh share bersama. Okey Ustaz, untuk di akhir perbincangan kita nak rumuskanlah berkenaan dengan topik hari ini. Walaupun dalam kita mengalami kesusahan bersama pasangan ataupun ahli keluarga, tapi ilmu itulah yang harus kita bawakan untuk hari-hari kita diperbaharukan. Betul. Saya ada satu benda saya nak tambah. Kalau dalam geng bikers, saya selalu guna perkataan ni. Masa senang, ramai ajak lepak. Masa susah, seorang pun tak nampak. Itu memang kan ramai. Masa senang orang ajak lepak, Ustaz, ajak lepak. Tapi masa kita susah, seorang pun tak nampak. Nak minta tolong siapa, semua lari. Aku pun tengah susah. Kenapa Ustaz tak jumpa saya masa tu? Aduh, Ustaz ni. So, apa ilmu? Ilmu ni kita nak ubah. Kalau ilmu ni nampak Arab sangat, so kita panggil skill. Skill dalam rumah tangga kena ada. Skill komunikasi yang berkesan, skill memahami para pasangan. Skill ni kena ada. Itu yang paling penting. Hari ni orang tak ada skill. Skill nak menambahkan pendapatan. Skill kebanyakan lebih pada yang skill datang kebergantungan. Lepas ni cek skill lah. Lepas ni saya nak cek skill. Alhamdulillah. Saya kira ramai orang ingin semuanya secara orang kata berjalan secara lancar. Semuanya nak cepat. Walaupun perhubungan ibu bapa dan anak ataupun suami isteri ataupun adik-beradik. Semuanya bila ada masalah, alamak saya tak naklah masalah ni menyusahkan saya. Baik, kami nak ucapkan terima kasih. Dah habis. Kak Liza ada apa-apa nak kongsikan lagi ke? Rasa cepat topik perkahwinan. Seronok lah. Nanti datang lagi. Mana tak serik lah nak kahwin lagi. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan juga Kak Liza. Banyak yang dikongsikan, saya kira memberikan pencerahan lah kepada anda penonton-penonton di rumah. Baik, sebelum kita berehat ada sesuatu yang istimewa ingin dikongsikan, iaitu Lazada akan mengadakan jualan terbesar akhir tahun pada 12 ini, iaitu esok ya Fatin. Dan jangan lepaskan peluang ini untuk membeli belah kerana 1 beli 1 dapat 2 disubsidikan oleh Lazada. 2 ada jaminan harga terendah dengan 12 kali ganda pulangan perbezaan harga, dan yang ketiga penghantaran adalah percuma. Jadi jangan lupa saksikan Lazada Chief Discount Officer di TV3 YouTube dan juga aplikasi Lazada pada 11 Disember ini, iaitu hari ini jam 9 malam. Dapatkan tawaran harga yang lebih hebat semasa rancangan ini menarik nanti. Okey, penonton, kita harapkan memberi manfaat kepada anda mengenai topik kita hari ini. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan segmen tajaan. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, dalam segmen tajaan saya bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Apa khabar Atira? Khabar baik. Apa khabar Fatin? Alhamdulillah. Okey, jom kita teruskan apa antara produk menarik hari ini. Okey, terima kasih Fatin. Cantik Fatin hari ini. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari ini. Salam Jumaat dan selamat sejahtera serta yang mana bercuti, selamat bercuti atau ucapkan. Fatin, kalau Jamu Jelita ni datang Wanita Hari ini dan kita buat produk rambut, selalu akan mesti bawa pakcik yang diuban untuk kita buat demo, untuk tunjukkan transformasi segera, untuk tunjukkan produk yang dikesan pantas dan sebagainya. Tapi
hari ini berbeza yang mana nak tunjukkan kepada anda. Atira sendiri akan ajar macam mana nak menggunakan produk Ina Lebat ni. Yang mana sekotak berharga RM25.90 ni Fatin, kita sediakan sarung tangan plastik secara percuma. Ada juga buku risalah. Misal kata tak tahu buat macam mana kan, boleh tengok buku risalah ni. Dan juga kita sediakan satu aktivator susu dan juga warna Inai coklat. Jadi kedua-dua ni anda cuma campurkan ke dalam mangkuk, kacau sehingga rata. Lepas tu terus apply di permukaan rambut, dari hujung rambut hingga ke pangkal rambut. Bagi Atira cukup mudah dengan keadaan sekarang ni, yang mana kita ni kalau nak ke salon, orang cakap apa agak berbahaya, terdedah dengan luar dan sebagainya. Kita boleh buat sendiri dekat rumah, dan waktu cuti-cuti ni gunakan masa yang ada untuk buat kepada suami ataupun buat untuk mak ke, untuk ayah ke. Dan anda percaya juga Ina Lebat ni sebenarnya serba lengkap. Anda boleh guna tanpa was-was sebab kita hanya menggunakan formulasi berbahan-bahan semula jadi. Dan anda cukup faham yang mana kadang-kadang buat orang yang pernah warna rambut mesti tahu bahawa kadang-kadang tu bila kita pakai warna rambut yang tidak bersesuaian, rambut akan kering, rosak, bercabang dan sebagainya. Tapi kita menggunakan ekstrak daripada inai, iaitu pewarna yang tidak menyebabkan sebarang kerosakan pada rambut. Dan kita tahu bahawa inai ini merupakan daripada dulu lagi zaman nenek moyang kita menggunakan inai untuk rambut, untuk kuku dan sebagainya. Jadi ia tidak memberikan apa-apa kesan berbahaya. Serta dalam ini juga mengandungi rumusan daripada minyak zaitun, yang mana kita tahu dalam minyak zaitun ataupun buah zaitun ni digunakan dalam kosmetik untuk orang kata apa, kalau kulit, untuk melembutkan kulit, untuk atasi penuaan dan sebagainya. Tapi dalam produk Ina Lebat ni kita gunakan minyak zaitun untuk pastikan rambut tu tidak kering. Supaya rambut tu tidak kering, tidak bercabang, tidak rosak. Dan yang paling istimewa produk Ina Lebat ni, apa yang tidak ada di luar, kita letakkan ginseng dalam dia supaya rambut tu orang kata apa, tekstur rambut tu kuat. Dan kita juga tahu bahawa kadang-kadang orang nak pakai produk inai ni was-was. Boleh tak pakai, betul ke, orang kata apa, kandungan dia betul-betul bahan semula jadi dan sebagainya. Ingin Atira kongsikan produk ini sememangnya daripada bahan semula jadi. Anda boleh pakai tanpa was-was, serta boleh dipakai buat lelaki dan wanita yang ada masalah berubat. Seperti dalam gambar yang ingin Atira kongsikan ni, yang mana ini adalah pakcik yang berusia 45 tahun tapi dah ada uban. Jadi kamera boleh fokus macam mana dengan penggunaan produk Inai Lebat berwarna hitam, daripada rambut yang beruban dah menjadi kehitaman. Jauh lebih muda. Jauh lebih muda. Kita tahu uban ni buat kita nampak berusia, nampak tua dan sebagainya. Dan juga yang paling penting yang nak kongsikan kepada anda dengan penggunaan Inai Lebat ni, ini adalah penggunaan selama 15 minit. Sangat sekejap dan transformasi yang sangat segera. Kalau nak pakai untuk ada rambut yang lebih hitam, boleh pakai selama setengah jam. Dan ingin saya share juga kepada anda bahawa produk Inai Lebat ni sebenarnya bukan hanya sekadar menyelaputi luar rambut. Sebab setengah pewarna rambut bila kita pakai, kita mandi Fatin, kita mandi selalu rambut tu luruh. Dia akan, rambut tu akan back to normal. Tapi dengan penggunaan Inai Lebat, dia akan mengikut, dia akan menyeliputi sehingga ke dalam rambut, menyerap ke dalam rambut. Jadi warna dia akan berubah bila pertumbuhan rambut baru. Jadi anda boleh pakai produk Inai Lebat ni sekotak ikut panjang rambut ataupun mengatur cara penggunaan. Dan yang paling penting berharga cuma RM25.90 sahaja Fatin. Cukup murah. Itu berkaitan dengan Inai Lebat. Dan seterusnya Atira? Okey, seterusnya adalah produk tonik lebat. Ini adalah produk Fatin yang selalu kita maklum balas yang sangat baik. Selalu orang call sebab kita wanita yang dah ada anak ni, dah bersalin, ada masalah rambut keguguran. Ramai yang selalu call, suami komplain bangun tidur rambut dekat cadar, dekat katil, dekat bantal, bila mandi itu luruh dalam toilet banyak berselerak dan sebagainya. Tapi alhamdulillah berkat penggunaan tonik lebat ni dah tak ada lagi masalah tersebut. Yang mana ada masalah rambut jarang-jarang pun anak rambut dah mula tumbuh dengan bantuan daripada ekstrak biotin ni. Dalam tonik lebat ni kita menggunakan ekstrak biotin, yang mana tahu biotin ni sebenarnya biotin merupakan vitamin B7 yang menghasilkan ribuan sel keratin untuk bantu merangsang pertumbuhan rambut baru. Jadi saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara penggunaan. Kamera boleh fokus. Kita sediakan 2 cap supaya dia tak mudah tumpah. Dan cara dia senang saja, semburkan di kulit kepala. Ingin Anda tekankan kulit kepala bukan rambut. Semburkan di kulit kepala kepada kawasan yang ada masalah rambut. Ada masalah guna rambut tu di kulit kepala, kemudian kita buat urutan ringkas. Pastikan urutan ringkas ni meresap sehingga ke dalam kulit kepala. Boleh pakai 2 kali sehari. Dan istimewanya juga tonik lebat ni buat wanita bertudung yang selalu pakai tudung, dia bau segar, dia ada ekstrak pudina. Baru tak nak cakap. Dia sangat bagus sebab dia boleh hilangkan bau kulit kepala. Lagi-lagi lelaki yang pakai helmet, ada masalah bau kulit kepala, perempuan yang pakai tudung seharian, ada masalah bau kepala, boleh pakai tonik lebat ni. Berharga RM20.90 saja. Dan ini produk kedua. Dan yang ketiga, set rawatan rambut berharga RM31.90. Ada 2 produk Fatin. Ada shampoo, Pati Ibu Shampoo. Pati Ibu Shampoo merupakan shampoo daripada ekstrak betik, gamat dan timun. Serta krim mahkota. Ini adalah krim ataupun boleh jadikan sebagai krim penggayaan rambut, perapi, serta boleh jadikan sebagai mask rambut. Pakai di rambut, biarkan seminit 2 minit lepas tu bilas. Berharga RM31.90 saja. Dan secara ringkasnya,
akan nak kongsikan kepada anda. Buat anda yang ada masalah rambut beruban seperti Pak Cik ni dan anda nakkan solusi untuk atasi masalah rambut beruban anda boleh dapatkan inai lebat berharga RM25.90. Ada dua pilihan warna, ada warna coklat dan warna hitam. Lengkap dengan risalah, kita sediakan juga sarung tangan plastik dan tonik lebat buat anda yang ada masalah keguruan rambut, lelaki dan wanita boleh pakai. Berharga RM25.90. Pati Ibu Shampoo dengan krim mahkota terdapat dalam set rawatan rambut yang berharga RM31.90 saja. Cukup murah, cukup mampu milik. Boleh WhatsApp Atira di 0135357553 untuk tanya lebih lanjut. Rasa info tak cukup, boleh je WhatsApp Atira, akan reply untuk bagi tahu lebih lanjut. Okey Atira, ni hari ini 11 hari bulan. Betul. Esok 12 ada tak antara promosi daripada jamu jelita? Okey, atas suka soalan Fatin, memang ada nak share kepada anda sebab hari ini 11 bulan 11, esok 12 hari bulan 12 kita ada promosi secara besar-besaran. Jadi kalau anda yang nak dapatkan produk dari jamu jelita yang tak ada masa nak ke kedai jamu ataupun susah nak keluar, mungkin setengah kawasan yang masih dalam keadaan tak boleh keluar sesuka hati, anda boleh terus layari www.jompai.my untuk belian dan dapatkan ketiga-tiga produk ni yang mana dengan harga yang mampu milik. Pasti anda berpuas hati, anda boleh layari www.jompai.my untuk belian dan dapatkan ketiga produk ni yang mana cukup mampu milik dan anda percaya yang mana dah amalkan produk jamu jelita mesti tahu bahawa jamu jelita merupakan terkenal dengan tagline kami iaitu produk berkualiti dengan harga mampu milik. Okey, terima kasih Atira atas perkongsian itu. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Hanya yang baik dari jamu jelita. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita hari ini, ada sesuatu yang kami nak kongsikan bagi peminat-peminat Colorino. Kami ada berita baik untuk anda. Sebenarnya Colorino Year End Sale, anda kini boleh menikmati diskaun hebat sehingga 70% dari 11 Disember 2020 hari ini sehingga 3 Januari 2021 di semua butik dan gedung atas talian Colorino. Dan untuk keterangan lanjut, layari www.colorino.net. Menarik kan? Nak shopping bolehlah, shopping ya. So okey, apa pun kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini. Kami berharap apa yang dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita memberikan anda sedikit orang kata pencerahan, buka minda anda, mungkin bagi anda sedikit rasional kalau berdepan dengan situasi ataupun permasalahan dalam rumah tangga ataupun dalam masyarakat. Keyword dia seperti yang Ustaz katakan, skill dalam perkongsian ataupun komunikasi kita. Okey, baik. WHI akan kembali esok. WHI Extra dengan topiknya variasi hiasan dinding. Ada orang suka letak frame kat dinding, ada orang suka cat mural, lukis mural. Kalau ini sesuai lah dengan pandemik ni, kita DIY apa yang boleh kita buat. Mungkin, kalau saya lebih kepada wallpaper, saya suka. Ada orang hiasan dinding dia lukisan anak-anak dia. Contoh-contoh je. Okey, apa pun jangan lupa saksikan WHI Extra esok. Selamat berhujung minggu. Jaga diri anda di mana jua anda berada. Kekalkan penjarakan fizikal. Ikut SOP yang ditetapkan. Sentiasa pakai pelitup muka anda. Siapa yang nak balik kampung tu hati-hati memandu di jalan raya. Baik, jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi,
kunjungi. Lemah lembut baik dipekerti. Kalau bukan cegah siapa abang berani dia. Lemah lembut baik dipekerti. Tapi kalau bukan cegah siapa lagi. Wanita hari ini. Wanita hari ini.